terus kepada perbahasan bahasa Arab yang seterusnya, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, minggu lepas tuan-tuan, kita belajar apa sebenarnya? Ya, minggu lepas kita dah belajar isim tunjuk. Betul tuan-tuan? Kita dah tunjuk macam mana nak guna hadza, macam mana nak guna hazihi, macam mana kita nak guna zalika, macam mana kita nak guna zaliki, macam mana kita nak guna tilka, macam mana kita nak guna tilki. Betul tuan? Baik, yang tu saya tak nak sentuh sangat. Boleh? Supaya kita tak nak bazirkan masa kita. Boleh? Okey, sebab ada benda yang saya nak tunjuk pada malam ni, ya. Baik. Apa yang saya nak tekankan pada tuan-tuan pada malam ini ialah berkaitan dengan kaedah kita, tuan-tuan. Poin yang pentingnya ialah kaedah potong ayat menjadi jumlah yang sempurna, ya. Okey, sekarang tuan-tuan. Minggu lepas tuan-tuan, saya dah bagi tahu kita ada 3 kaedah, ya. 3 kaedah cara nak potong ayat menjadi jumlah yang sempurna. Boleh tuan? 3 kaedah. Berapa kaedah? 3 kaedah cara untuk kita potong ayat Al-Quran dengan sempurna. Boleh? Okey. Kaedah yang pertama ialah terjemahan mafhum. Ini kaedah yang pertama. Terjemahan mafhum. Syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya tidak tergantung. Syaratnya tidak tergantung maknanya. Itu je ukuran kita. Bermakna kalau tergantung, maka tak sempurnalah potongan kita. Boleh? Okey. Yang kedua, tuan. Yang kedua. Ya. Kita dah berikan pada tuan-tuan iaitu sebelum haraf atof. Ataupun sebelum haraf penyambung cerita. Tuan-tuan dah belajar haraf atof ada 5 yang popular. Yang pertama wa. Yang kedua fa. Yang ketiga summa. Yang keempat au, dan yang kelima ialah am. Boleh tuan-tuan? Ya. Itu kaedah yang kedua tuan-tuan, ya. Baik. Kaedah yang ketiga yang baru saja kita tambah pada minggu lepas ialah tanda-tanda waqaf. Tanda waqaf, ya. Kita ada 7 tuan-tuan, ya. Kita ada sad lam alif. Kita ada qaf lam alif. Kita ada huruf jim. Kita ada huruf mim. Kita ada huruf lam alif. Kita ada tapak kaki kucing. Betul tuan? Kita ada apa lagi tuan? Kita ada bintang ataupun penghujung ayat. Betul tuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tuan? Ini adalah 3 kaedah yang kita sudah berikan pada tuan-tuan. Betul? Baik. Cuma kalau kita nak ulang kaji balik berkenaan dengan tanda-tanda waqaf, ya, saya nak ulang kaji sikit tuan-tuan supaya tuan-tuan ingat balik tanda-tanda waqaf. Sebenarnya tuan-tuan, dalam Al-Quran tanda waqaf yang popularnya ada 7 pada hakikatnya yang kita boleh guna. Boleh tuan-tuan? Ada berapa tuan-tuan? Ada 7 tuan-tuan, ya. Tengok tuan-tuan. Setiap tanda-tanda waqaf yang tuan-tuan jumpa ini, sad lam alif ke, qaf lam alif ke, jim ke, mim ke, lam alif ke tuan-tuan, pada hakikatnya dia adalah singkatan daripada kalimah-kalimah yang sebenar dalam bahasa Arab. Boleh tuan? Ini adalah singkatannya tuan. Ya, baik. Antara singkatan yang biasa orang Arab buat tuan, ya, selain daripada ni, kita tambah sikit tuan supaya tuan-tuan nampak tuan. Antaranya dia letak sin saja tuan. Maksudnya soalan. Soal tuan. Orang Arab suka guna singkatan-singkatan. Macam kita lah. Kita pakai short form kan. Ya. Nak tulis dengar tu, dia tulis G dan juga R saja. Dengar. Betul tuan? Kalau tulis penuhnya, D-E-N-G-A-R. Dengar kan? Okey. Samalah tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa huruf jim saja tuan. Jim tuan. Jim ini singkatan daripada jawab tuan. Ya, singkatan daripada jawab. Boleh? Itu sebagai contoh. Kalau tuan-tuan tengok komus Arab, dia lain pula tuan-tuan. Kalau dia tulis mim tuan-tuan, bermakna maksudnya mufrad. Mufrad maksudnya satu. Boleh? Tapi kalau dia tulis jim tuan-tuan, maka tuan-tuan kena faham, dia adalah kalimah jamak. Ya. Biasanya mana-mana buku bahasa Arab yang guna singkatan, ya, dia akan letak di permulaan buku tuan-tuan, supaya jadi panduan, ya. Tapi masalah orang kita tuan-tuan, tak kiralah termasuk saya tuan-tuan, ya. Nampak je buku, kita terus buka isi kita yang kita nak. Betul tuan?
Padahal kita kena tengok muqaddimah dahulu. Sebab ada benda yang perlu difahami tuan. Ya. Antaranya ialah masalah-masalah ya. Short form ini tuan ya. Okey, yang penting tuan. Yang penting. Yang penting ya. Yang berkait dengan tanda wakaf pada hari ini. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, setiap tanda wakaf yang tuan-tuan jumpa sob lam alif, qaf lam alif itu adalah singkatan daripada kalimah yang sebenar. Boleh tuan? Baik. Sob lam alif tuan-tuan. Baik, jawab tuan-tuan. Saya nak tengok tuan-tuan ingat ke tak ingat tuan-tuan. Kita ulang kaji balik sekejap tuan-tuan. Sob lam alif singkatan daripada apa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Saya nak tanya sampai bintang ni tuan, ya. Ulang kaji sekejap tuan-tuan, ya. Sob lam alif singkatan daripada apa tuan-tuan? Cuba jawab di ruangan komen. Sob lam alif. Tulis jangan dalam rumi saja tuan. Ya, sob lam alif. Baik. Kadang saya terjumpa tanda la pada tanda bintang. Macam mana tu ustaz? Boleh wakaf ke tidak? Baik. Tuan Fudin kena bagi contoh ayat yang mana tu ya. Saya tak perasan dah. Ya, kalau ada bagi ya. Betul. Faham. Saya faham. Okey. Ada tuan-tuan ya. Seingat saya dalam surah Al-Baqarah ada satu tempat. Ya. Soal Baqarah ya. Soalan Tuan Fudin tu, dia kata dia pernah jumpa la pada tanda penghujung ayat. Macam tu kan? Contoh nombor 34 ayat tersebut kan? Contoh. Jadi yang ni kita nak pakai macam mana? Yang ni kita pakai la punya. Tak boleh wakaf sebenarnya. Tak boleh wakaf sebab kita dah bagi tahu. La itu nak mengisyaratkan bahawa la yajuzul wakaf. Tidak boleh wakaf. Baik. Wasal aula ahsantum ya. Wasal aula ahsantum. Okey. Seterusnya tuan, ya. Jadi sob lam alif itu singkatan daripada wasal aula, sambung lebih baik, ya. Tapi kalau tak nak sambung, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan? Nak berhenti juga tak ada masalah sebab dia dah bagi syarat, dah bagi isyarat kepada kita bahawa tempat tersebut boleh wakaf, ya. Okey. Seterusnya qaf lam alif. Qaf lam alif singkatan daripada apa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Ustaz, saya mohon keluar sekejap. Baik, silakan Kak Sharifah, tak ada masalah ya. Okey tuan-tuan. Qaf lam alif singkatan daripada apa pula tuan-tuan? Ya. Baik, Kak Asiah kata wasal lebih baik ataupun sambung lebih baik. Okey, sekarang yang kedua, qaf lam alif singkatan daripada apa ni tuan-tuan? Qaf lam alif singkatan daripada apa? Ya. Ulangan macam ni pun dia dah makan masa kan? Sebab itulah saya kena fokus pada perbahasan kita ya. Baik, ahsantum. Kalau waqaf lam alif ialah waqaf aula. Apa maksud waqaf? Henti tuan-tuan. Berhenti lebih baik. Tak nak berhenti, nak teruskan juga tuan-tuan. Ya, memang spesies degil tuan-tuan. Ya, orang suruh sambung lebih baik, dia nak berhenti. Ya, orang kata wakaf lebih baik, dia nak sambung tuan. Silakan, tak ada masalah. Boleh tuan-tuan? Baik. Seterusnya, kalimah selepas qaf lam alif, huruf jim pula tuan. Apa maksud jim tuan? Ya. Huruf jim tuan. Singkatan daripada apa tuan? Jim. Saja nak tengok ni tuan ya. Saya nak tengok yang ni sebenarnya ya. Yang pentingnya yang dua yang terakhir tu ya. Baik, jim pula tuan. Jim singkatan daripada apa? Ya. Ahlan wa sahlam Kak Zainab. Ya. Sentiasa ya bersama dengan kita ya. Okey. Jim adalah singkatan daripada jaiz. Jaiz ya. Jaiz. Apa maksud jaiz tuan? Maksudnya boleh tuan. Jangan sebut harus tuan ya. Saya lebih suka guna perkataan boleh tuan. Sebab dalam bahasa Melayu ni kalau kata kita harus tuan, boleh jadi ada sebahagian sahabat kita dia akan faham wajib tuan ya. Sebab dia dah bercampur dengan bahasa Indonesia kan. Baik. Jadi jaiz itu maksudnya boleh. Tuan-tuan boleh wakaf, boleh sambung. Yang ni tuan-tuan terserah pada tuan-tuan. Semua okey, tak ada masalah ya. Jadi yang jenis keras kepala tak ada masalah ya. Baik, seterusnya. Kalimah selepas jim tuan-tuan. Kalimah mim. Singkatan daripada apa pula tuan? Mim. Mim singkatan daripada apa tuan-tuan? Okey, ahsantum. Baik, sekarang kalau mim tu lah, mim. Singkatan daripada apa? Mim singkatan daripada apa tuan-tuan?
Mim singkatan daripada lazim. Ahsantum. Mim singkatan daripada lazim. Lazim ini barulah kita kata harus ataupun wajib, tuan. Kita bagi nampak terus, tuan ya, supaya tidak jadi pertikaian kita, tuan ya. Jadi mim ini lazim, wajib, tuan ya. Antara mim yang popular yang kita jumpa dalam surah Yasin ya. Okey, baik, seterusnya. Kalimah selepas mim, kalimah apa, tuan? Kalimah la pula, tuan ya. La singkatan daripada apa, tuan? Selepas min ialah kalimah la. La tu singkatan daripada apa, tuan? Saya nak tengok tuan-tuan ingat ke tak ingat ni ya. Walaupun tengok nota tak apa. Ya. Silakan, tak ada masalah ya. Dipersilakan. Cuma saya nak tengok la tu apa. Kadang-kadang kita tulis lain apa yang kita nak sebut pula kan. Baik. La yajuz. Ahsantum. La dekat sini ialah la yajuz. La yajuz. La yajuz dekat sini maksudnya tidak boleh, tuan-tuan ya. La dekat sini ialah la yajuz ya. Jangan kata la waqaf. La yajuzul waqaf. Baru betul bahasa Arab, tuan-tuan ya. Tidak boleh berhenti. Jadi tidak boleh. La yajuz. Boleh, tuan-tuan? Okey. Seterusnya, tuan-tuan, tapak kaki kucing. Apa dia tapak kaki kucing ni, tuan-tuan? Tapak kaki kucing ni apa, tuan-tuan? Ya, tapak kaki kucing ni apa, tuan-tuan? Saya dah bagi kan? Tapak kaki kucing ialah waqaf pada salah satu tempat. Dalam bahasa Arabnya kita sebut macam mana, tuan-tuan? Cuba, tuan-tuan. Cuba. Okey, saya dah bagi Arabnya. Saya nak tengok macam mana dia tulis. Apa yang dia tulis, yang itulah sebenarnya yang dia catik dalam buku nota pada minggu lepas kan. Okey. Jadi tapak kaki kucing itu ialah berhenti pada salah satu. Betul, tuan-tuan? Okey. Arabnya apa, tuan-tuan? Arabnya. Ya. Arabnya apa, tuan-tuan? Berhenti pada salah satu tempat ni apa dalam bahasa Arab? Berhenti pada salah satu tempat. Sebut Arabnya. Saya nak Arabnya. Saya tak nak yang terjemahannya. Ya. Baik. Boleh wakaf pada salah satu tanda. Baik, yang tu saya tak tahu. Saya nak Arabnya. Tulis yang Arabnya. Arab yang dirumikan. Ya. Kalau tak ada keyboard untuk bahasa Arab, tulis bahasa Rumi, tuan-tuan. Ya. Tulis dalam Rumi supaya saya nampak apa yang tuan-tuan tulis sebenarnya. Okey, waqaf fi. Waqaf fi. Fi apa tu, tuan? Okey. Waqaf fi apa, tuan-tuan? Waqaf berhenti fi pada pada apa, tuan-tuan? Fi ihda maudi'aini. Ahsantum. Ihda maudi'aini. Maudi'aini ya. Apa maksud yang kita tulis? Waqaf berhenti fi pada ihda salah satu, maudi'aini dua tempat ya. Sebab kita dah bagi tahu ya. Peranan tapak kaki kucing ini kita boleh berhenti salah satu tempat ya. Kalau tak nak berhenti, jangan berhenti dua-dua. Boleh, tuan-tuan? Ya. Kalau nak berhenti, jangan berhenti dua-dua. Berhenti salah satu saja. Kalau nak sambung terus, tak ada masalah. Boleh, tuan-tuan? Yang masalahnya kalau berhenti dua-dua. Yang tu saja masalah kita ya. Baik, ahsantum. Kak Maimun ya. Okey, yang terakhir, tuan. Yang terakhir, bintang, tuan-tuan. Apa fungsi bintang, tuan-tuan? Apa fungsi bintang, tuan-tuan? Cuba tulis dalam bahasa Arabnya, tuan-tuan. Saya nak Arabnya, tuan-tuan. Sebut macam waqaf fi ihda maudi'aini. Bagus, tuan-tuan ya. Waqaf fi ihda maudi'aini. Sangat-sangat bagus, tuan-tuan ya. Okey. Ahlan wa sahlan Kak Nur Nisa ya. La yajuz. Baik, betul ya. Okey, sekarang tanda yang terakhir, bintang, tuan-tuan. Bintang dalam bahasa Arab najmah ya. Tapi dekat sini kita tak nak kata najmah, tuan-tuan ya. Apa peranan bintang tersebut, tuan-tuan? Waqaf apa, tuan-tuan? Cuba tengok, tuan-tuan. Baik, ahsantum. Waqaf fi akhiril ayah. Waqaf fi akhiril
ayah. Apa maksud waqaf fi akhir ayah? Waqaf di penghujung ayat, tuan-tuan ya. Okey, sekarang tuan. Sekarang tuan ya. Baik. Ini sekadar ulangan supaya tuan-tuan ingat balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Boleh tuan-tuan? Walaupun nampak mudah tuan-tuan, ya. Tapi kita orang yang belajar bahasa Arab, yang nak faham Al-Quran, wajib faham setiap tanda-tanda wakaf ini. Sangat-sangat penting. Boleh tuan? Sangat-sangat penting, ya. Baik. Sebab setiap tanda wakaf itu, tuan-tuan, pada hakikatnya dia merupakan isyarat kepada kita. Boleh tuan? Dia adalah isyarat kepada kita. Okey, sekarang yang pentingnya apa, tuan-tuan? Tengok dekat depan. Ini adalah semua tanda-tanda wakaf yang kita dah belajar pada minggu lepas. Bermakna, tuan-tuan. Bermakna, tuan-tuan. Sekarang, tuan-tuan sudah ada 3 kaedah. Ada berapa kaedah, tuan-tuan? Ada 3 kaedah. Cara nak potong ayat kita menjadi jumlah yang sempurna. Okey, sekarang apa yang saya nak tekankan pada malam ni, tuan? Dengar betul-betul. Yang pertama, tuan-tuan kena faham. Ketiga-tiga kaedah yang berada di depan, tuan, yang kita tulis dekat depan, tarjemahan mafhum, sebelum hara ataf, tanda-tanda wakaf. Ingat, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan. Terjemahan kaedah yang paling terbaik, yang tepat 100% ialah nombor 1 saja, tuan-tuan. Ini yang paling tepat, tuan-tuan, ya. Adapun nombor 3 tak tepat ke Ustaz? Kadang-kadang kita boleh potong lagi. Jadi kurang, tuan-tuan, ya, macam kurang, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi kaedah yang paling tepat ialah terjemahan mafhum. Baik, mesti tuan-tuan tanya saya, habis tu Ustaz, macam mana saya nak tahu terjemahan mafhum? Sabar, tuan, ya. Cuma sekarang ni, tuan, kita nak bagi tahu kaedah yang paling terbaik ialah mesti faham terjemahan mafhum. Kena faham keseluruhan ayat, ya. Yang tu kita akan bagi perlahan-perlahan dekat tuan-tuan. Boleh? Sebab setiap orang wajib berusaha untuk dapatkan nombor 1. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah semua akan dapat, tuan-tuan, ya. Ada kaedah, ada cara, insyaAllah semua akan capai nombor 1. Cuma saya nak bagi kaedah, nak bagi tahu, tuan-tuan, nak bagi tahu pada malam ini, kaedah yang paling terbaik ialah nombor 1, terjemahan mafhum. Boleh, tuan-tuan? Apabila tuan-tuan faham ayat tersebut sebenarnya, bermakna nombor 2 dan juga nombor 3 ini tak perlu lagi dekat tuan-tuan. Boleh? Baik. Oleh kerana kita ini masih lagi di peringkat awal, di peringkat asas. Boleh, tuan? Jadi saya terpaksa tambah 2 kaedah tambahan. Boleh, tuan? Dan kita dah bagi tahu nombor 2 sebelum haraf ataf ini tidak tepat 100%. Ada waktu kita boleh potong, ada waktu kita tak boleh potong. Betul, tuan-tuan? Ini kaedah yang kedua. Dan kaedah yang ketiga juga, tuan-tuan, ini boleh membantu kita. Tapi tidak tepat 100%. Betul, tuan? Sebab kadang-kadang walaupun kita nampak ada tanda wakaf, kadang-kadang dalam potongan tanda wakaf tersebut, di tengah-tengahnya kita boleh potong kepada 2 jumlah ataupun hatta 3 jumlah pun kita boleh potong lagi. Boleh, tuan-tuan? Jelas? Okey, itu perkara yang pertama. Okey. Perkara yang kedua, tuan-tuan. Perkara yang kedua yang saya nak tuan-tuan faham. Macam mana kita nak guna 3 kaedah ini? Saya dah bagi, tuan-tuan. Mula daripada nombor 3. Mula daripada mana, tuan? Mula daripada nombor 3. Tengok dahulu dalam ayat kita ada ke tidak tanda wakaf. Kebiasaannya kita nak guna ini ketika mana ayat kita ayat yang panjang. Kalau ayat yang pendek ada lagi tanda wakaf, lagi memudahkan urusan kita. Boleh, tuan? Baik. Yang pertama, lihat tanda wakaf. Dalam ayat kita ada ke tidak tanda wakaf. Kalau ada, potong dulu, tuan. Ambil bahagian tersebut, tuan. Kemudian barulah pergi nombor 2. Terjemahan mafhum. Semak dalam potongan tersebut ada ke tidak hara ataf. Boleh, tuan? Kadang-kadang hara ataf itu saya dah bagi tahu, dia tidak tepat 100%. Boleh, tuan? Dan yang terakhir barulah kita lihat kepada terjemahan mafhum. Jadi tuan-tuan tengok, tuan, agak-agak macam tergantung lagi, bermakna potongan itu belum sempurna. Boleh, tuan? Jadi ini adalah kaedah ataupun cara untuk memudahkan tuan-tuan. Boleh? Tapi hakikat yang sebenar, tuan-tuan mesti kuasai nombor 1. Boleh? Okey. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Okey. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Ya.
Itu perkara yang pertama yang saya nak tekankan pada tuan-tuan. Boleh? Yang pertama, tuan-tuan kena faham, kita ada 3 kaedah. Ya. Yang kedua, tuan-tuan kena faham, kaedah terjemahan mafhum adalah kaedah yang paling terbaik. Boleh? Dan yang ketiga, tuan-tuan kena faham, kita nak mula daripada nombor 3, kemudian pergi nombor 2, kemudian pergi nombor 1. Baik, sekarang semua kata jelas. Alhamdulillah, semua kata jelas ya. Baik. Sebagai bukti, tuan-tuan betul-betul jelas. Sebagai bukti, tuan-tuan betul-betul jelas pada malam ini. Cuba lihat ayat kita. Tuan-tuan. Bermula daripada innama, tuan. Bermula daripada mana, tuan? Bermula daripada innama. Sampailah kalimah turja'una. Ya, saya ulang sekali lagi. Bermula daripada innama sampai kalimah turja'una, tuan. Agak-agak tuan-tuan ayat kita ada berapa jumlah? Guna 3 kaedah yang saya beri, tuan. Baik. Tapi ustaz, kenapa pentingnya kita mesti tahu potongan memotong ni, ustaz? Ya. Saya dah bagi tahu, ya. Kita mesti tahu, tuan-tuan, potongan-potongan ini supaya kita nampak jumlah cerita dalam perjalanan cerita dalam ayat tersebut. Boleh? Ya. Sebab secara automatik sebenarnya dia boleh membantu kita untuk baca ayat Al-Quran dengan lebih sempurna. Ya. Jadi tak perlu teragak-agak dekat mana perlu wakaf. Tak perlu teragak-agak dekat mana nak mula balik. Itu hikmah daripada kita kenal betul-betul jumlah dalam bahasa Arab. Ya, itu dari segi bacaan. Dari segi makna kita akan faham ayat itu dengan lebih mendalam. Kadang-kadang satu ayat itu dia ada beberapa perkara sebenarnya yang Allah nak cuba sampaikan kepada kita. Itu keistimewaan apabila kita dah belajar jumlah. Baik, sekarang apabila dah pandai potong, dah pandai wakaf, tuan-tuan, maka waktu itu kita boleh tambah, tuan-tuan. Ya, kita tambah apa? Tuan-tuan boleh mula untuk bina ayat-ayat dalam bahasa Arab. Nampak, tuan? Sekarang kita masih lagi proses untuk menggunakan kaedah jumlah itu. Itu sebenarnya, ya. Okey, sekarang poin saya apa yang penting sekarang? Ayat kita pada malam ini. Cuba tengok, tuan. Ya, ayat kita pada malam ini. Bermula daripada innama sampailah kalimah turja'una. Saya ulang sekali lagi. Bermula daripada innama sampailah kalimah turja'una. Macam mana Kak Zainab tinggal bas ni? Kak Zainab, kita ayat yang ke-17 surah Al-Ankabut, ya. Ayat surah Al-Ankabut ayat yang ke-17, ya. Baik, Kak Zainab, tengok betul-betul.